dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 Persembahan yang Berkembang Wakil Zakat. Hari ini kami interview doktor berkaitan dengan tajuk kami bantuan. Ini ayat di kumpulan kami. Soalan pertama daripada kami, apakah maksud bantuan yang doktor faham? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya untuk perkataan kami. Okey, baitumal atau fahaman saya dari segi bahasa bait itu disebut sebagai rumah. Dan mal itu adalah harta. Jadi bahasa mudahnya rumah harta. Tapi dari segi istilahnya kita sebut sebagai satu badan atau satu institusi yang mengendalikan menguruskan harta umat Islam, sama ada harta itu harta alif atau harta tidak alif. Itu secara ringkaslah sebab iman. Jadi di zaman moden ini kita boleh sebut juga ia sebagai berbendahara negara yang mengawal urusnya dia harta-harta umat Islam. Konsep berbendahara negara biasa itu diurus segala perolehan kerajaan lah. Jadi kita berurus pada harta umat Islam. Itu bagi umat. Okay. Soalan kedua, boleh tak doktor selarikan beberapa sumber harta bantuan menurut sistem? Okey, baik. Sumber antara sumber bantuan adalah harta pusaka yang tidak berwaris. Okay, itu salah satunya. Maksudnya dia mungkin sebatang kara, tak ada saudara mara ataupun dia ada saudara tapi terhalang oleh dia punya susu galuh, dia punya nasab dia tu tak boleh nak dibahagikan, jadi dia jadi harta tidak berwaris. Itu salah satu sumber lah. Yang lain harta berwaris tapi tidak dihabiskan, boleh jadi mungkin dibagi sebagai asobah ataupun yang harta yang lebihan tu tapi tidak lupa siapa yang menjadi dua tu. Itu juga adalah sumber-sumber bagaimana. Yang lain adalah harta berkotak ataupun harta yang dijumpai atau bereksek yang kehilangan kemewahan itu serahkan juga kepada bantuan. Okay, wasiat, bayaran fidyah dan juga yang lain bayaran kafarah, iaitu denda kepada orang yang buat dosa serta wang amanah. Itu antara sumber-sumber perolehan bantuan. Okey, cuba dia ambilkan. Apakah cabaran dalam pelaksanaan bantuan? Cabaran, kalau kita pada cabaran kita kena lihat dulu pada fungsi bantuan. Okey, bantuan antara fungsi dia nak mengenal pasti dan juga merekod hasil yang diperolehi. Okey, kemudian nak mengurus dan menggantikan. Tapi bila kita tengok satu sudut agihan tu, dia ada juga agihan kepada asnaf. Yang mana cabaran dia, apa beza bantuan dengan zakat? Zakat ini kita tahu yang memang dah ada lah asnaf tu golongan yang patut menerima duit zakat. Tapi bantuan tu ada juga asnaf dia. Cabaran di situ macam mana nak membezakan antara skop tugas Baitulmal dengan pusat zakat itu sendiri. Okey, sebab pusat zakat contoh kita ambil Baitulmal yang bawah Majlis Zakat Syariah di Kedah sendiri, dia dalam portal itu ada fidyah, harta, satu lagi harta yang tidak patut syariah contohnya. Kemudian harta infak fi sabilillah, maksudnya ada orang infakkan duit kepada skop fi sabilillah, tapi fi sabilillah sendiri berada dalam golongan asnaf bawah pusat zakat. Okay. Jadi cabaran pelaksanaan itu macam mana nak membezakan fungsi Baitulmal dengan pusat zakat itu sendiri. Okay. Yang lain adalah dari sudut pengurusan aset. Sebab aset yang diterima ni dia ada appreciation ataupun nilai tambah ataupun nilai itu semakin meningkat. Okay, contoh bangunan gabung yang ditinggalkan dan diserahkan kepada Baitulmal. Jadi itu pun macam mana nak nilaikan dan macam mana cara juga kalau contoh lebih pada Baitulmal tidak ditutup juga. Macam mana dia nak lukiskan dengan keadaan nilai berapa. Jadi banyak dari sudut manajemen pengurusan tu dia nak tentukan macam mana harta tu nak simpan lagi ke, nak labur ke, boleh dilaburkan ke tidak, itu bergantung kepada kamu kita juga dalam enakmen orang Islam lah. Sama ada dibenarkan untuk dilaburkan atau tidak. Kalau dibenarkan sebagai kata aset itu dilaburkan, alhamdulillah. Itu
Kalau tidak dibenarkan, itu menjadi satu cabaran pelaksanaan supaya nak luruskan jelas saat itu boleh berdasarkan pengetahuan dokter, boleh tak dilaksanakan kepentingan Baitul kepentingan kepentingan bagaimana salah satunya untuk masalah rumah yang mana untuk membasmi kemiskinan. Sebab kita tahu sumber-sumber yang didapati dengan ekonomi untuk ruang tidak patut syariah nanti yang dijumpai nanti ada waris ataupun ada order wang amanah dan lain-lain untuk jadi digunakan kalaulah dalam yang berkata boleh dilakukan hasil bangunan itu diberi semula kepada sosial ekonomi maksudnya masyarakat setempat. Contoh kalau di Kedah, semua di Kedah masyarakat. Jadi untuk membasmi kemiskinan boleh juga. Maksudnya mungkin walaupun cabaran itu bagaimana nak biasakan zakat bagaimana, tetapi dari sudut kepentingan itu yang membantu lebih daripada apa yang sangat baik sebenarnya. Contoh zakat tak boleh nak bagi, saya saja sedekah macam tu. Sebab dia ada golongan-golongan. Jadi inilah kepentingan bagaimana nak masukkan supaya loophole yang ada kemudian yang tidak dikeluhi oleh masyarakat bagaimana kami alih punya ketika surat rasul penting dan lain mungkin dari sudut kepentingannya untuk pendidikan, kesihatan ataupun bagi pinjaman. Kalau ada orang yang minta pinjaman yang mungkin tak dapat pun nak buat pinjaman ataupun pembiayaan dengan bank, boleh terus ke Baitul Mal untuk dapatkan pinjaman dia. Jadi dari sudut perubatan, kesihatan dan persekolahan pun boleh. Itu betul-betul lah untuk membantu proses sekeliling dalam sudut skopnya. Itu antara kepentingan Baitul Mal. Maksudnya kalau kamu tengok apa yang tidak dapat diberi oleh masyarakat satu wakaf boleh dibuat oleh pusat Baitul Mal. Dia masih pada bawah bersama. Itu antaranya semuanya yang kita kongsikan lebih dahulu. Itu saja daripada kami. Terima kasih doktor kerana meluangkan masa awak itu untuk berbincang dengan kami. Terima kasih.